استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kuliah zuhur pada hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada arwah para hujjaj yang menjadi syahid dalam masa'ah, yakni tragedi Masjidil Haram yang telah berlaku baru-baru ini. Mudah-mudahan mereka yang sudah gugur syahid dalam peristiwa itu ditempatkan Allah dalam golongan orang-orang yang saleh dan salihah, dan mereka yang masih lagi dirawat di hospital-hospital di Mekah, kita doakan mudah-mudahan mereka segera sembuh. Ila hadatina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila hajatina li arwahil hujjaj asy-syuhada في مساء الحرم اجتمعنا هنا بسببهم سيئ لله أجاركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الحمد لله الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين وفطر السماوات بقدرته ودبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للخاسرين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi-ihsan ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari-hari ini kita sedang berada pada bulan-bulan yang disebut oleh Al-Quran sebagai bulan-bulan haram. Mungkin istilah bulan-bulan haram ini berbeza dengan pengertian kita di Malaysia. Di Malaysia juga ada istilah haram macam tanah haram, pendatang haram. Tiba-tiba kita didengarkan dengan satu ungkapan dalam Al-Quran, Ashhurul Haram, bulan-bulan haram. Walaupun kalimatnya hampir sama, tapi pengertiannya memang 180 derajat berbeza. Dalam Islam kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah. Hari ini kita sudah berada dalam bulan Dzulhijjah. Satu lagi yakni bulan Muharram. 4 yang disebut sebagai Al-Ashhurul Hurum. Maka apakah sebenarnya tuntutan-tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala bila kita berada pada bulan-bulan ini? Yang jelasnya hari ini kita berada dalam bulan Dzulhijjah. Dzul itu bermakna yang mempunyai, yang memiliki. Hijjah iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji. Saya fikir ramai di antara kita yang sudah tunaikan ibadah haji, atau paling tidaknya yang sudah tunaikan ibadah umrah. Jadi pada hari itu Ustaz akan mengkhususkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan udhiyah dan apa yang menjadi amalan-amalan yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita berada pada hari-hari ini. Bermula daripada 1 hari bulan Dzulhijjah sampai dengan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadirin alhamdulillah rahimakumullah, kita ambil sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan sekalian adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah putra daripada Sayyidina Abbas.
Satu ketika Abdullah bin Abbas ni baru saja dilahirkan oleh ibunya, Rasulullah pergi menziarahinya. Bila Rasulullah melihat wajah bayi comel, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada hamba atau budak kecil ini akan urusan agamanya. Faqihkan maknanya fahamkan dia. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya takwil. Ini doa yang khusus dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nampak wajah Abdullah bin Abbas tadi ketika baru saja lahir. Baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang cerita kalau kita nak kisah Nabi Abbas ini. Tapi kalau masuk tinggal sedikit, saya tidak berminat berbincangkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia ini. Daripada Abdullah bin Abbas ini kita dapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amal salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." يعني أيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال. Hadis ini bermaksud, tiada satu hari yang mana bila orang-orang yang beramal saleh di dalamnya ianya lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla lebih daripada hari-hari ini. Maknanya hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bila hamba-hambanya melakukan amalan-amalan saleh, yakni bermula daripada 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Maka sahabat yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal jihadu fi sabilillah. Apakah amalan itu lebih hebat daripada berjihad fi sabilillah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wal jihadu fi sabilillah. Walaupun melakukan amalan-amalan jihad fi sabilillah, amalan pada hari-hari yang dimaksudkan Nabi tadi lebih utama daripada amalan yang disebutkan tadi. Melainkan kata baginda, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Melainkan bila seseorang tadi itu dia keluar dengan jiwanya dan hartanya untuk pergi berjihad, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia tidak balik sama sekali. Maknanya gugur jihad fisabilillah. Inilah yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan bila kita berada pada 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Mungkin amalan ini tidak begitu popular dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat Arab memang hebat. Bila mereka berada pada 1 sampai mereka akan melakukan amalan-amalan saleh. Dalam masyarakat kita yang sudah membudaya adalah sambutan Maulid Rasul. Ada masjid sudah ada countdown. Ya. Kita tidak membudayakan puasa 6. Kita tidak membudayakan puasa Zulhijjah. Padahal sunnah Nabi ini patut kita budayakan. Kita patut membudayakan sunnah, bukan mensunnahkan budaya. Hari ini banyak perkara-perkara yang menjadi budaya kita sunnahkan. Tengok AF 13 sunnah tu. Kita tak tinggalkan hari Sabtu malam Ahad mesti tengok. Kita mensunnahkan tengok bola. Macam-macam perkara-perkara budaya yang kita sunnahkan. Seharusnya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mesti membudayakan sunnah. Sunnah Nabi itu kita menjadikan sebagai budaya. Sikap hidup kita, amalan hidup kita. Pada hari ini kita nak cuba belajar dan mengenal kenapa kita patut membudayakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
terutama bila kita berada pada hari-hari menjelang pelaksanaan Idul Adha. Alhamdulillah saya dipahamkan dengan rakyat kaki tangan dan pegawainya sudah mengirimkan korban ke Kampuja. Berapa? 640,000. 64 terbuang zero dia. Alhamdulillah cukup banyak. Alhamdulillah. Ya. Tetapi ada amalan-amalan sunnah sebelum masuknya hari mahal itu. Yang Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam hadis yang kemudian disampaikan oleh seorang sahabat Nabi Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu dalam asarnya ada mengatakan, alaikum bi saumi ayyamil ashr. Rajin-rajinlah kamu berpuasa pada 10 permulaan daripada bulan Dzulhijjah. Wa iktsarud du'a, dan memperbanyak doa. Wa istighfar, dan memperbanyak istighfar. Wa shadaqati fiha, dan memperbanyak bersedekah padanya. Fa inni sami'tu nabiyyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-wailu liman hurima khaira ayyamil ashr, alaikum bisawmis tasi' khasatan, fa inna fihi minal khairati aktsara min ayyufi'al addu. Di mana Abu Darda menyatakan, rajin-rajinlah kamu untuk berpuasa pada 1 sampai dengan 9 hari bulan Dzulhijjah. Tapi di sini kenapa disebut alaikum bisawmi ayyamil ashr? Rajin-rajinlah kamu berpuasa pada 1 sampai 10 hari bulan Dzulhijjah, sedangkan 10 hari bulan Dzulhijjah kita diharamkan untuk berpuasa. Maknanya kita memulakan puasa 1 hari lebih awal. Kadang Rasulullah juga mensunahkan dirinya untuk berpuasa pada hujung bulan. Hujung bulan Qamariyah, bukan hujung bulan Syamsiah, bukan hujung bulan September, bukan, tapi hujung bulan Qamariyah. Jadi kalau kita dapat berpuasa pada 30 hari bulan Dzulqa'dah dan terus berpuasa 1, 2, 3 sampai 9, memang kita akan mencukupi 10 hari berpuasa. Dan memperbanyakkan doa. Ada doa-doa yang saya dapati daripada hadis Nabi, zikir yang didapati daripada Nabi Allah Musa bin Imran. Zikir ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Musa alaihissalam, diamalkan oleh para anbiya sesudahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tuan-tuan yang agak lambat sampai tadi, bukan lambat, agak lambat sampai, saya sudah bagikan sebahagiannya. Jadi bagi yang belum mendapatkannya, sila datang ke hadapan dan bagikan ini, supaya kita dapat beramal dengan amalan-amalan yang patut kita budayakan daripada amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasadaqata fiha, dan memperbanyak sedekah padanya. Karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wail. Kita jarang mendapati hadis Nabi yang dimulakan dengan al-wail. Kita dapati dalam Al-Quran ada beberapa surah yang dimulakan dengan wail, wailul likulli humazatil lumazah, contohnya. Wailul lil mutaffifin. Bila dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Wail ini tuan-tuan adalah nama daripada nama-nama neraka. Ada satu neraka yang namanya neraka wail. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wail ini, bermakna kerugianlah yang besar, kecelakaanlah, kebinasaanlah, maknanya macam itu. Tetapi Rasulullah pada kali ini bersungguh-sungguh mempergunakan kalimat al-wail. Ustaz, al-wail ini sama ke macam
Kawan-kawan kita bila saya tutang sebut weh, mungkin sama lah. Ya, mungkin mereka bawa weh nak pergi neraka weh tu dia orang buat apa benda je mana. Ini tak sensitif, sini tidak ada. Ini yang muslim adalah. Ya. Bagi kita katakan al-wail maknanya celaka. Celaka siapa? Liman urrima khayra ayyamin barang siapa yang diharamkan, maknanya tidak mendapatkan bahagian daripada kebaikan yang terdapat pada hari-hari 10. Rugi besar. Ada sebahagian sahabat menyatakan Ustaz hikmahnya hebat Ustaz dia 110 atau 101 jamaah yang berkorban 107. Tapi selepas itu alhamdulillah masing-masing dapat 1 juta. Yang cacat kekal 1 juta, yang luka-luka mungkin kena sikit ini 500,000 riyal bro. Lepas tu tahun depan 2 orang ahli keluarga yang boleh pergi. Jadi orang kata kenapa aku tak kena kering soalan. Kalau aku kena kering kan ada juga 1 juta aku tinggalkan keluarga. Jadi begitu yang dikatakan celakalah siapa orang yang tidak mendapatkan bahagia daripada kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam hari 10. Dari mana Rasulullah menggalakkan dalam bagi dia mencontohkan berpuasa pada hari-hari dalam bulan Dzulhijjah, sehingga bagi dia mengatakan alaikum bisawmi tafi'i khafatan. Kalau kamu tak dapat berpuasa pada 1 sampai 8 hari bulan Dzulhijjah, maka jangan kamu lepaskan dengan tidak berpuasa pada hari yang ke-9 khususnya. Hari ke-9 adalah hari disebut hari Arafah. Hari yang ke-8 hari kita sebelum membudaya kita kebir. Ya. Kita lebih tahu yang hari kenaikan Isa Al-Masih, hari keputeraan yang dipertua negeri Melaka, kita lebih hafal. Hari keputeraan Guru yang Maha Mulia Seri Paduka, kita lebih hafal. Tetapi itu hari ke-8 itu hari apa? Hari Galiah. Kadang-kadang kita tak tahu. Ini adalah sejarah penting yang terjadi dalam sejarah dunia. Tatkala seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebut dengan Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah, selepas 13 tahun tidak berjumpa dengan isteri dan anaknya Ismail alaihissalam, selepas baginda mengantarkannya 13 tahun yang dulu diantar ke sebuah tempat yang Al-Quran mengatakan diwadin ghairi jizai, di sebuah oasis, lembah yang tidak tumbuh sebatang, tumbuh hancur. Diantar ke sana. Jadi bila Nabi Ibrahim sampai di Bakkah, tempat yang dimaksudkan tadi itu, dia mengatakan, wahai anak aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarmu di sini, dan aku diarahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu di sini. Siti Hajar, seorang wanita yang mukminah, salihah, yang taat kepada Allah, taat pada suaminya, mengatakan, wahai suamiku, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir. Kalau ini adalah arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami. Allah tidak akan mensia-siakan kami. 13 tahun berselang, setelah ditemui air Zam-Zam hasil daripada hentakan tumit yang kuta ke yang ciut? Yang ciut, tulisannya kuta. Terpancung air Zam-Zam. Ketika itu bangsa yang kering kerontang sudah mula ramai dikunjungi oleh para kafilah, para kerabat.
Ismail sudah mula membesar dan banyak membantu soal menolong untuk memberikan minuman kepada binatang-binatang dengan air Zam-Zam, air yang paling mulia. 13 tahun berselang, Nabi Ibrahim pun datang menuju ke tanah Hijaz. Bila sampai pada 8 hari bulan, dia bermimpi, wahai Ibrahim, dia gemuk macam tu. Tunaikan janji-janjimu. Tunaikan janjimu. Tunaikan janji. Korbankan anakmu. Kawan tu belum jumpa dengan Ismail, tiba-tiba ada arahan dalam mimpinya, sembelih anaknya, tunaikan janji. Baru teringat Nabi Ibrahim ketika dia muda-muda dulu, ya. Selepas dia Allah selamatkan daripada kobaran bakaran api yang disediakan oleh Namrud, laknatullah, dia kemudian korbankan ratusan ekor unta, ratusan ekor kibas dan kambing, sehingga malaikat di langit berrespek dengan amalan daripada Ibrahim ketika itu. Ibrahim mengatakan, wahai malaikat, ini masih belum apa-apa bagiku. Andai kata Tuhanku memerintahkan aku untuk menyembelih anakku, Ail-Ju'id. Ustaz, dalam kitab ada ke Ail-Ju'id? Tidak ada dalam kitab. Tapi itu bahasa rakyat lah. Saya akan tunaikan. Rupanya ini yang diingat. Oh ya, ya. Hari kedua, mimpi kedua, ketiga, rupanya kalimat taruhan pada kalimat tarawa ayat tarawa'u, maknanya berfikir, menjadi tarwiyah. Datang mimpi sekali, ini nightmare punya ni. Ini mimpi daripada syaitan mengganggu aku. Kali kedua, ketiga, takkan sampai 2-3 kali mimpi dia berfikir. Baru dia makrifah. Makrifahnya terdapat pada hari yang ke-9, disebut sebagai hari Arafah. Dia sudah makrifah. Rupanya inilah yang dikehendaki oleh Tuhanku. Dia belum berjumpa lagi dengan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Ringkas ceritanya, maka pada petang hari itu dia pun sampai ke rumah. Dan kemudian dia bersiap-siap sedia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Pada hari yang ke-8, diasahnya pisau dan akhirnya tuan-tuan sekalian pada hari Nahar, ya, pada hari ke-10 dari bulan Zulhijjah, maka Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke arah Mina. Dalam perjalanan tadilah Iblis datang bertemu dengan Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, kau tahu tak ke mana suamimu bawa anakmu itu? Aku tak tahu. Suamimu akan menyembelih anaknya. Apakah Siti Hajar tidak pernah aku mendengar bahawa ada seorang ayah akan menyembelih anaknya? Aku tidak percaya. Iblis kata, benar Siti Hajar, kami mendengar rahasia langit. Ketika itu Iblis, setan dan bagian masih boleh mendengar rahasia-rahasia langit yang dibisikan oleh para malaikat. Kata Iblis, benar wahai Hajar, aku mendengar perbincangan malaikat bahawa memang Allah telah perintahkan pada suamimu untuk menyembelih anaknya Ismail. Apa dia kata? Kalau betullah itu perintah daripada Allah Tuhanku, maka aku ridha, aku yang diperintahkan oleh Allah Tuhanku agar suamiku menyembelih anaknya. Jadi maknanya hebat Siti Hajar ni. Dia ridha dengan apa saja yang diarahkan oleh Allah. Tuan-tuan, masa dia persingkat ni, tuan, kita boleh sambung tak pada bulan depan ni? Habiskan hari ini juga. Pada pukul 3.30 baru habis. Jadi maknanya baru disampaikan oleh Ibrahim kepadanya, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Safat, baru berkata dengan Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya ayah melihat bermimpi dalam tidur bahwasanya ayahnya azbahuka menyembelihmu, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur ma'azata,
what's according your mind. Fanzur mada tara, maka beritahukan apa pendapatmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minat kamu akan sebelum membudaya minat salihin. Ada yang kata minat salihin, minat salihin, tidak, minat salihin. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, lakukan ya abati fa'al, lakukan ma tu'mar, apa yang kau diperintahkan. InsyaAllah kau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim pun segera menyiapkan peralatan. Pisau sudah diasah sepanjang malam. Panjang ceritanya. Jadi pada kala dia sudah mula melakukan penyembelihan, dihadapkan anaknya mukanya ke tanah, ya, maka dengan penuh rida dia mula mengangkat pisaunya. Dia mula mengangkat pisaunya untuk disembelihkan di leher anaknya. Dia merasakan pisau tadi tak boleh menyembelih leher anaknya ini. Heran dia. Ya. Diambilnya batu besar di tangannya, seakan belum cukup tajam. Ambilnya batu besar dipukulkan. Piam! Nah, bunyi piam itu dalam kitab ada tertulis. Batu itu pecah. Tetapi kenapa leher anakku tak dapat disembelih? Tiba-tiba pisau bercakap, wahai Ibrahim Khalilullah, ya, macam mana aku nak melaksanakan apa yang kau nak lakukan? Pada saat aku nak menyembelih leher anakmu Ismail, tiba-tiba Tuhan mengatakan, ya Sitrin la taqata, jangan potong. Macam mana aku nak melaksanakan apa yang kau nak lakukan, sedangkan pada saat yang sama Tuhan ku perintahkan jangan potong. Ketika itulah Allah menyatakan bahawa wahai Ibrahim, sembelihanmu, maknanya ketaatanmu telah kami terima. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk ambil kipas yang besar. Banyak orang mengatakan kipas ini mungkin kipas daripada seorang anak Nabi Adam yang telah Allah terima korbannya, dinaikkan kipas itu ke surga dan sempena dengan perintah Allah. Kipas itu diturunkan balik dan menggantikan Nabi Ismail. Itulah yang disembelih. Ketika itu Nabi Ibrahim pun membaca doa, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah, Allahu akbar. Inilah sembelihan yang pertama yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, titisan darah yang pertama yang jatuh ke tanah ini akan memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang taat melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya. Selepas itu Nabi Ibrahim boleh berdoa, Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi bagi tuan-tuan yang nanti pada 10, 11, 12, 13 yang akan jadi zabit, ya. Zabit ini menjadi penyembelih. Ingat, inilah amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ya. Rasulullah pun melaksanakan apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dan malah Rasulullah meletakkan kalimat itu dalam salah satu sifat daripada doa iftitah. Kalau kita baca, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati, ini adalah doa pertama yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS.
yang digunakan oleh Rasulullah sebagai salah satu sirah. Maknanya bukan satu-satunya sirah. Ada sirah yang lain yang Rasulullah baca dalam doa iftitah. Tapi yang kita amalkan adalah itu, yang dibaca oleh Rasulullah, mengambil apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Ya. Ini adalah sekalian peristiwa besar. Ya. Yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kalimat fasholli li rabbika wanhar. Wanhar adalah sirah amal, bentuk perintah. Sepakat para ulama tafsir, bila dalam Al-Quran Allah mempergunakan sirah amar, maka dia mengandungi perintah wajib, bukan sunat. Melainkan kalau perintah atas sirah amar itu terdapat dalam hadis, itu mungkin boleh jadi sunat. Tapi kalau sirah itu terdapat dalam Al-Quran macam wasalli li rabbika wanhar wa aqimis shalah wa atuz zakah, ini betul-betul amal, bentuk sirah amal wajib. Maka baginda pun segera mengumpulkan ternak haiwan yang ada pada baginda. Baginda sempat mengumpulkan 100 ekor kibas. Pada hari nahar baginda menyembelih dengan tangannya. Dengan pisau di tangannya, baginda mampu menyembelih 63 ekor kibas. Dan yang bakinya diselesaikan oleh Sayyidina Ali ibnu Abdul Thalib. Di sini para sahabat tak mengesan, baginda mampu menyembelih 63 ekor kibas. Mungkin usia baginda hanya 63 tahun. Betul? Betul sekali. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah amalan-amalan yang patut kita budayakan. Ya, alhamdulillah kita sudah sebahagian ada yang berkorban dalam negara, ada yang berkorban di luar negara. Ya. Sehingga baginda Rasul mengatakan dalam hadisnya, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musaddana. Barang siapa yang pada hari nahar tadi itu dia punya harta, punya kemampuan, punya kebolehan untuk menunaikan ibadah korban, falam yudhi, tapi dia tetap tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat dengan tempat sembahyang kami. Ada hadis yang lain mengatakan, ya, man wajada sa'atan wa lam yudhi, ya, insya'a mata Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Ya, seseorang yang pada hari nahar tadi dia ada harta yang memungkinkan dia menyembelih seekor kibas, tetapi dia tidak mau menyembelihnya, dia boleh pilih mati jadi Nasrani atau mati jadi Yahudi. Ya. Berdiri bulu ketiak bulu roma kita bila dengarkan Nabi beri macam memberikan semangat kita supaya kita segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi pada hari-hari 10 Zulhijjah ini. Ya. Dan bagi tuan-tuan yang ada ada teks, saya bagikan ini supaya tuan-tuan beramal. Ya. Siapa yang tak ada teks ini, majulah yang tunjuk tangan ini. Takkan Ustaz nak balik menjadikan atau membagikan. Di tangan tuan-tuan ada 5 sirah zikir sekaligus doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa bin Imran untuk diamalkan pada hari pertama sampai dengan 10 Zulhijjah. Ya. Jadi bagi kita, ya, yang ingin beramal, kita digalakkan. Kalau boleh berpuasa, alhamdulillah puasalah. Kalau tak boleh puasa, tak payah puasa. Walaupun dia bukan fardu, tetapi dia sunat saja. Tapi memang hebat amalan bila kita berpuasa pada hari-hari ini. Baik, bagi tuan-tuan yang ada teks di hadapan, ikut Ustaz baca ni, ya.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan ahadan samadan, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Contoh yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadun samadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'allahi muntaha. Ini zikir khas yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa kemudian membaca dan diwariskan kepada Nabi-Nabi sesudahnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah zikir-zikir yang paling utama bila kita baca pada hari-hari 1 sampai 10 hari Zulhijjah. Ustaz, macam mana kalau kita baca zikir yang lain? Boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, ya. Tapi zikir yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril kepada Musa adalah 5 sirah. Ya, tuan-tuan yang ada teks itu bawa baca, ya. Sama ada lepas sembahyang ke dalam apa, ketika kita berada dalam perjalanan mana, ya. Pendek kata kita boleh baca zikir yang melainkan di tempat-tempat yang kotor lah, macam tandas, bilik air, tak payah belajar tu, ya. Jadi baca di sini, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan amalan pahala yang besar. Di samping kita berpuasa, di samping kita bersedekah, di samping pada hari Nahar nanti kita akan jatuhkan, ya, korban kita yang Allah mengatakan la yanalu, tidak akan sampai pada Allah darah dan dagingnya. Darah dan dagingnya melainkan yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, ya, yang kita tunjukkan dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Contoh inilah yang boleh saya kongsikan, ya, dan dah lebih ke 3 minit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati hidup kita. Kita berada dalam tempat yang tuan-tuan namakan surah Al-Barakah. Mudah-mudahan berkahlah hidup kita ini dalam kehidupan yang sementara ini. Sebab kehidupan dunia ini melainkan hanya tempat bersenang-senang yang menipu daya. Ini bukan destinasi kita. Destinasi kita nanti adalah bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita pasti akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan dan puan-puan yang belakang itu juga pasti akan mati. Terpulang sama ada tuan-tuan dan puan-puan dulu mati, ustaz kemudian, atau ustaz kemudian, tuan-tuan dan puan-puan dulu mati dulu. Tapi semua kita pasti akan mati. Persoalannya, ya, mati bukanlah akhir daripada segala-galanya. Mati adalah permulaan daripada segala-galanya. Oleh kerana itu, orang yang beriman mesti berani hidup, tak takut mati. Takut mati, tak usah hidup. Takut hidup, mati saja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi pada bulan hadapan dalam waktu dan gelombang yang sama, dan akhirnya majulah sekali berkegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.